setiap pemimpin di negara kita kena pegang cakap ini. Bi'sal wali ana in syabi'tu wan nasu jiya'un. Akulah seburuk-buruk pemimpin kalau aku kenyang tapi rakyat aku lapar. Akulah pemimpin paling teruk sekali kalau aku kenyang rakyat aku lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina biqada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha dengan segala ketentuan-Mu, jadikan kami sabar dengan segala ujian-Mu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmat-Mu. Yang dihormati para pegawai ahli-ahli jawatankuasa Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada kesempatan kuliah mingguan pada malam ini kita akan membicarakan satu tajuk moga-moga menjadi panduan kepada kita bersama, iaitu bantuan banjir. Adakah wajar nak ditunjukkan ataupun lebih afdal disorok-sorokkan? Tajuk ini mustahak untuk kita bincangkan kerana ada perbahasan yang begitu hangat, perdebatan khususnya di kalangan warga internet berkenaan wajar ataupun tidak sumbangan-sumbangan yang kita berikan, nak tunjuk ataupun tidak. Bagi pihak masjid, kami mohon maaf kerana masjid agak suram lagi dia punya cahayanya, kerana kita dah di fasa-fasa akhir untuk menyiapkan pencahayaan di masjid kita. Jadi ada satu distribution box itu kita terpaksa off untuk nak kerja-kerja yang lain, maka switch untuk kebanyakan lampu di sini duduk pada DB tersebut. Nanti insyaAllah dah siap dia lawa lah, bersinar-sinar. Tuan-tuan kena pakai spek hitam datang masjid lepas benda ni. Tunggulah sikit lagi insyaAllah. Hadirin hadirat sekalian, seperti yang kita maklum, baru-baru ini sebahagian daripada negeri-negeri di tanah air kita ini menjadi empuk dek kerana amukan air banjir. Air bah telah meluluh lantahkan begitu banyak bangunan-bangunan rumah dan kerosakan infrastruktur yang sangat parah. Kita di Kuantan putus hubungan dengan Kuala Lumpur, bayangkanlah, dan itu suatu yang agak luar daripada kebiasaan. Dan khusus di negeri kita, Pahang Darul Makmur, setakat jam 8 pagi tadi 29 Disember tahun 2021, kita sehari Jawatankuasa Bencana keluar 2 kali laporan, pukul 8 pagi dengan pukul 8 malam. Yang pukul 8 belum dapat lagi sebab belum pukul 8. Setakat jam pagi tadi 6 daerah di negeri Pahang Darul Makmur ini masih berhadapan dengan banjir. Dia asalnya dulu 2 daerah yang tidak kena, Cameron Highland dengan Rompin. Tapi sejak daripada Christmas baru-baru ni, alhamdulillah, daerah Lipis
Jerantut dan juga Raub dah pun selesai, dah tutup PPS masing-masing sejak daripada Christmas. Jadi kita masih ada 6 daerah lagi. Cuma bak kata orang putih, the worst is yet to come. Kita dah pun menerima surat daripada Datuk Pengelola Bijaya Istana Negara yang telah mengeluarkan surat memberi nasihat kepada seluruh rakyat akan ramalan kemungkinan berlakunya banjir pada hari Sabtu ini, kerana berdasarkan maklumat yang dikeluarkan oleh PRAB, Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara, di bawah JPS, kita dijangka pada 1 Januari pukul 8 pagi ada kenaikan air sungai yang mendadak, Sungai Pahang. Maka daerah yang akan terkesan adalah daerah Maran, Temelur, Jerantut, Kuantan ialah di Sungai Lembing, dan Rompen. Rompen baru-baru ini mereka tak terlibat, tapi untuk yang hari Sabtu ini wallahu alam kemungkinan mereka terlibat. Dan setakat hari ini kita ada 2,301 keluarga yang masih menjadi mangsa banjir, terdiri daripada 7,730 mangsa dan ditempatkan di 72 pusat pembinaan sementara ataupun PPS. Dan banjir kali ini kita agak duka cita, kematian agak tinggi. Kita ada 20 kematian di seluruh Pahang. Bentong saja 11 kes kematian. Dan kita juga duka cita 49 buah masjid dan 33 buah surau kita terjejas teruk. Kami pihak Masjid Negeri mengucapkan ribuan terima kasih kepada para jemaah yang tidak jemu-jemu mengulurkan sumbangan untuk kita nak menyantuni masjid-masjid yang perlu dibersihkan, diganti. Dan pasukan kita pun masih belum balik lagi daripada lapangan untuk membersihkan dan membantu mereka. Terima kasih kepada jemaah atas sumbangan. Kalau ada nak beri lagi, bagi sajalah, sebab benda ni berlanjutan. Minggu lepas lebih teruk lagi. Minggu lepas 24 Disember 9 daerah kita dilanda banjir yang begitu teruk. PPS saja 244 pusat pembinaan sementara. Tapi hari ni dah tinggal 72. Dan ada juga orang yang tak kena banjir, tapi dia terperangkap. Rumahnya, kampungnya, taman perumahannya itu jadi pulau. Dia okey, tinggi, kelilingnya tu tak boleh pergi ke mana-mana. Dan menambahkan lagi derita, air tak ada, api pun tak ada. Dia tak ada air masuk rumah, keknya air paip tak ada, api pula tak ada. Sampai orang pelik, apa sebab time banjir air tak ada? Yang ni kita kena faham. Di Pahang sebanyak 13 loji rawatan air ataupun LRA yang melibatkan daerah Kuantan, Temelur, Bentong dan Lipis termasuk Raub tidak dapat beroperasi sebab peningkatan parah sungai dan bekalan elektrik juga terputus. Pihak TMB terpaksa tutup sementara 522 pencawang di seluruh negeri Pahang disebabkan air begitu tinggi. Jadi bayangkanlah, bagi tuan-tuan yang tak terlibat, kena bersyukurlah kepada Allah kerana tidak terjejas kehidupan kita. Maka ramai orang ketika ini berada dalam kesusahan. Bagi tuan-tuan yang dah turun ke lapangan menengok suasana, kita dapat rasakan berat mata memandang, berat lagi bahu mereka yang memikul. Ini baru di tempat kita. Kalau di negeri lain, wallahualam, negeri yang tak biasa banjir lagilah teruk. Macam kita ni pantai timur, kalau takut dilanda ombak tidak berumah di tepi pantai, kita tahu tangan cincang bahu memikul, kita tahu risiko duduk tepi tebing dan sebagainya lagi. Tapi kita simpatilah dengan rakan-rakan saudara mara kita di Selangor yang jarang kena banjir sampai tingkat 2 ini. Teringat saya kisah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bila dia menghadapi suasana rakyatnya sedang menghadapi kesusahan. Umar Al-Khattab ni tuan-tuan, dalam sejarah dicatatkan oleh sejarawan, dia seorang pemimpin yang sangat cakna kepada kebajikan rakyat dia. Sampai disebutkan oleh para ulama, ni'mar rajulu Umar. Umar ni seorang yang sangat hebat sekali. Yaftaqidul aramil wal aitam wa yahmil lahum ta'am wa hum niyam.
Umar Al-Khattab ini sebaik-baik manusia. Kerja dia mencari ibu-ibu tunggal, janda-janda, anak-anak yatim yang diutamakan untuk diberikan bantuan makanan. Dan dia turun padang memberi bantuan kepada mereka dalam keadaan mereka sedang tidur. Artinya siang malam dia buat kerja, Umar Al-Khattab ini. Pernah berlaku satu peristiwa semasa itu di Syam ataupun di jajaran Palestin sekarang ini, berlaku satu bencana pada tahun tersebut yang disebut sebagai Amur Ramadah ataupun tahun kelabu. Dalam rekod orang putih dipanggil Year of Ashes, sekitar tahun 638 bulan Januari. Ini disebabkan ketika itu kawasan tersebut dilanda cuaca panas yang melampau, dan seluruh ahli sejarah bersetuju bahawa bencana kelaparan ketika itu menjadi faktor penting menyebab berlakunya wabak di Amwas, yang mana bila wabak itu berlaku, dia disebabkan oleh menurunnya imuniti badan manusia. Makan tak cukup, imuniti badan menurun, sehingga memancing datangnya tikus-tikus yang menjadi perantara infeksi kepada populasi ketika itu. Amwas ni sebuah daerah di Palestin, 6 batu daripada Ramallah mengikut jalan Baitul Maqdis, di kawasan antara Palestin dengan Jordan. Dalam kitab Mu'jam Buldan disebutkan ketika itu 25,000 orang meninggal kerana wabak taun di Amwas. Dan tentera Islam masa itu ada 36,000 tentera di sana, pun terbabit 6,000 saja yang selamat. Yang meninggal kerana penyakit Abu Ubaidah Al-Jarrah, Mu'az bin Jabal, Syurhabil bin Hasanah radhiyallahu anhu ajma'in, dan ramai lagi. Dan kebanyakan mereka sampai hari ini ada makam dan kubur mereka di Al-Aghwar yang terletak di utara Jordan. Ketika berlaku musibah sebegitu, rakyat begitu ramai yang kesusahan. Jadi Umar Al-Khattab yang terkenal dalam sejarah sangat prihatin kepada rakyatnya. Dia ajak pembantunya Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu ronda keliling bandar, masuk daerah buat rondaan, sampai di satu tempat yang bernama Harrah. Maka kata Zaid bin Aslam, dia menceritakan pengalaman dia, kuntu ma'a Amirul Mukminin Umar Al-Khattab idza kharaja lailata ya'as ahwal ra'iyat bin nafsi. Dia sendiri turun padang, turun ke lapangan bersama dengan pembantu dia. Falamma takhtina al-Madinah idza biha'iti kharbi tanba'asu minhu nar. Tiba-tiba Umar ternampak ada satu pondok dengan kayu api masih menyala, nampak dia punya bayang-bayang daripada luar. Umar datang dekat, Umar dengar suara budak-budak menangis. Hancur luluh hati Sayyidina Umar dengar budak-budak menangis. Dia pun pergi ke pondok itu, tanya apa hal. Dia tengok ada satu orang wanita, ibu kepada anak-anak itu, sedang memasak sesuatu. Ada periuk atas dapur kayu, anak-anak keliling menangis. Rupa budak-budak ni lapar. Umar tanya masak apa. Rupanya maknya itu hanya rebus batu saja. Dia kata dia buat begini nak suruh anak dia galik, supaya anak dia ingat dia masak. Kan dia dah menangis, dia penat, dia tidur. Umar kata berapa lama dah dia buat begini ni? 3 hari dah saya begini. Perempuan ni dia tak kenal ini Umar Al-Khattab. Umar bila tahu ada rakyat ada 3 hari dah begitu, menangis dia. Sampai perempuan dia kata, inilah harap ke khalifah mengkara, tak ada benda dapat. Zalim dia tu, dia tak tahu ni Sayyidina Umar. Mana dia ambil tahu hal kita orang bawah ni? Tak ada, dia buat hal dia je. Terkejut Sayyidina Umar mendengar wanita tu kata begitu. Umar pun tanya, kak, khalifah buat zalim macam mana? Cuba khabar ke saya. Kata wanita itu, yatawalla amrina summa yaghfalu anna. Kata dia, Umar tu tak layak pun jadi pemimpin, tak ada potongan jadi pemimpin. Tuan tengok keadaan kami yang lapar susah ni, ada dia nak ambil tahu, ada dia nak bercara,
Omar terus menangis Omar. Ketika itu pembantu dia Aslam nak beritahu dah ke kau inilah Omar tahan tak payah, biar dia tak tahu. Dalam kitab Bidayah wa Nihayah dicatatkan kata-kata Sayyidina Umar, bi'sal wali ana in syabi'tu wan nasu jiya'un. Ini kata-kata ni setiap menteri yang Muhammad semua kena pegang cakap ini. Setiap pemimpin di negara kita kena pegang cakap ini. Bi'sal wali ana in syabi'tu wan nasu jiya'un. Akulah seburuk-buruk pemimpin kalau aku kenyang tapi rakyat aku lapar. Akulah pemimpin paling teruk sekali kalau aku kenyang rakyat aku lapar. Lalu Omar pun terus cari bantuan. Dia pergi ke Baitul Mal, dia arahkan pegawai keluarkan bantuan, terus berikan kepada ibu ini. Yang sedaknya kata Aslam, kana yahmil jarabid daqiq ala dhahri lil aramil wal aitam. Sampai di gudang tempat menyimpan stok makanan untuk bencana ini, Omar pikul sendiri tepung-tepung apa gandum atas bahu dia. Masa dia pikul, faqala lahu ba'dhum, adalah pegawai-pegawai kaki tangan yang ada di gudang tersebut berkata, da'ni ahmil anka. Tuan, tak apa, biar kau mengangkat. Tak apa tuan, tak apa tuan, tak ada, memang kerja kita orang, biar. Apa jawab Omar? Wa man yahmilu anni yawmal qiyamah dhunubi. Awak nak pikul dosa saya hari kiamat? Awak nak pikul dosa saya hari kiamat? Ni, saya orang dah lapar ramai, saya berdosa, biarlah saya pikul. Ni kisah ni kita boleh rujuk dalam kitab At-Tabaqatul Kubra susunan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah. Jadi Omar pun masuk ke dalam pondok itu, bantu sendiri, kemudian dia berikan makan pada budak-budak tu. Hadirin hadirat sekalian, apa pelajaran untuk kita daripada kisah ini? Dampak daripada banjir kali ini bukan sikit, skalanya begitu besar. Bagi tuan-tuan yang turun ke lapangan, kita dapat melihat sendiri bahawa walaupun kita dan ada dah surut, rumah dah banyak bersih, tapi tak semua orang boleh kembali semula kepada kehidupan yang asal. Pergilah ke Taman Indrapura, ke Seri Indrapura, di mana-mana penuh sampah masih lagi tepi jalan. Macam mana nak meneruskan kehidupan? Maka ramai orang tengah susah. Maka di saat kita di rumah sedang kenyang, ketawa dengan anak-anak, tengok Netflix, percayalah di luar sana ada orang yang masih lagi mengenal nak buat apa ni untuk seminggu ini. Dapat pula amaran Selasa Sabtu ini hujan pula lagi. Bayangkanlah perasaan mereka. Cuma alhamdulillah kita merasa bangga sebab rakyat di negara kita ini dia ada satu PA suka nolong orang. Ini pun alhamdulillah. Sekarang ni kita lihat banyak pihak-pihak, sama ada masjid, NGO, pejabat-pejabat parlimen, pejabat-pejabat ADUN, ada telah mewujudkan inisiatif untuk nak membantu. Begitu ramai sekali. Skuad-skuad ditubuhkan. Macam-macam nama lah, ada skuad Cak Neng, skuad Banjero pun ada, berjiran dengan kita, dia orang sediakan juga makanan untuk orang memerlukan. Ada skuad Prihatin, ada buat food bank, ada buat bakul makanan, ada geng cuci-cuci macam-macam. Ini kita merasa megah dapat melihat perkara ini. Dia memang orang Malaysia ni tuan-tuan, bab menyumbang beramai-ramai ni dia champion daripada dulu lagi, bukan sekarang, daripada dulu lagi. Kalau tuan-tuan ingat dulu tahun 90-an, ada masa tu zaman kita tak ada handphone pun, tapi masa tu RTM dia buat satu kempen Teleton. Kalau tuan-tuan masih ingat, Teleton ni dia buat projek Jantung Hatiku. Zaman itu Rahim Razali, Datuk Rahim Razali yang jadi perantaranya. Kita nak sumbang, kita telefon lah, ada dalam TV. Mana ada SMS hantar SMS RM10, sumbang RM5, tak ada.
Tapi tara itu pun sumbangan masa tu dapat kumpul 5,750,000 ringgit zaman itu. Orang kita bak-bak sedekah beramai-ramai ni, alhamdulillah. Masa tu direkodkan ada 60,000 penderma daripada seluruh negara, termasuklah jiran-jiran kita di Singapura, di Brunei, di Indonesia menderma kepada tabung ini. Dan inilah budaya yang sentiasa ada di tempat kita. Cuma dalam kegairahan kita nak membantu, tiba-tiba timbul pula perdebatan, khususnya di kalangan netizen. Saya selalu sebut netizen ni raja. Dia raja. Dia boleh menaikkan dan dia boleh menjatuhkan seseorang. Timbul perbahasan, kita ni nak beri bantuan, nak kena tunjuk ke nak kena sorok? Lalu sebersalah jadi orang. Apabila tunjuk, dia kata kita riak. Bila kita sorok, dia kata awak makan gaji buta, tak buat apa-apa. Jadi orang sebersalah. Ada orang dia memang nak tunjuk, bukan sebab dia nak riak, sebab dia punya para penyumbang, funder dia akan lebih percaya dan akan tambah lagi sumbangan kalau nampak dia distribute bantuan tu kepada lapangan. Jadi semakin banyak gambar yang dia paparkan, para penyumbang akan okey, orang ni buat kerja, bagi lagi. Dia buat kerja, beri lagi. Terpaksa show off juga. Tapi bagi setengah orang mengatakan, wah dah riak lah tu, dah start nak takbur lah tu, start nak nunjuk dia macam-macam. Maka mari kita melihat malam ini, benarkah telahan sebegini? Benarkah tuduhan sebegini? Kepada para netizen sekalian, kita nak nasihatkan. Saya ingat satu hari esok ulama kena buat satu kitab nasihat dan wasiat kepada netizen. Kena buat satu kitab begitu. Kalau tak dibimbing, geng-geng ni punah ranah begitu saja. Kena bimbing. Kita kena tengok apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran tentang bab menolong orang nak nunjuk ataupun nak sorok-sorok ini. Apa Allah Ta'ala sebut dalam Quran? Dan kita jangan lebih pada Allah pula dalam bab ini. Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Kalau kamu tunjukkan sedekah itu secara terang-terang, maka itu adalah baik kepada kamu. Dan kalau kamu sembunyikan pula sedekah-sedekah itu dan berikan kepada fakir miskin, maka itu adalah lebih baik untuk kamu. Allah akan menghapuskan dari kamu dosa-dosa kamu. Dan ingat, Allah secara mendalam sangat mengetahui apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 271. Jadi pada para netizen sekalian, Allah sebut sumbangan bantuan sama ada dilakukan secara terang-terang ataupun sembunyi-sembunyi, semuanya baik di sisi Allah. Yang masalah hati perut awak busuk, itu saja. Tak ada masalah. Tidak benar bahawa kita melihat orang yang memberi bantuan secara terang-terang sebagai tidak baik. Tidak benar. Ini kerana kata ulama, bersedekah secara terang-terangan ada impak positifnya. Apa impak positif? Pertama sekali, kita boleh membangkitkan kesedaran dan juga semangat kepada orang lain untuk sama buat macam kita. Macam contoh, baru-baru ini Masjid Diraja Tengku Ampuan Jemaah di Bukit Jelutong Shah Alam, ketika berlaku banjir di Selangor, di Shah Alam, ketika itu hujan 2 hari berturut-turut, jadi beberapa lebuh raya highway Batu Tiga semua air naik, kereta dekat Plaza Tol tak boleh ke mana-mana. Jadi mereka ni kan duduk dekat dengan exit plaza, jadi
pada yang terperangkap itu, mereka benarkan masuk ke masjid, jadi shelter. Dia tidak jadi PPS, jadi pusat perlindungan sementara sajalah. Dia beri makan apa semua, orang nak mandi dan bagai-bagai. Orang akan kata, oh tengok masjid Shah Alam nak accept. Tak, gara-gara dia buat begitu, masjid lain pun ikut juga. Masjid ni, masjid tu buat. Rupanya dengan orang tahu kita buat baik, dia akan memancing gairah orang lain untuk buat benda yang sama. Sebab itu dalam kaedah fiqh ada disebutkan, al-muta'addi indahum afdalu minal qasir. Ibadat yang memberi impak kepada yang lebih luas, maka itu lebih baik daripada ibadat yang hanya memberi impak kepada diri sendiri saja. Kita bersedekah, orang tengok, masjid tu buat, takkan kita tak buat. Jadi dia akan multiplier effects. Yang kedua, kata ulama, memberi bantuan secara terang-terang ini juga kita akan dapat pahala kerana orang lain melakukan benda yang sama dengan kita. Dia begini, ada satu kaedah Nabi ajar, man sanna sunnatan hasanatan fa'amila biha kana lahu ajruha wa ajru man ittaba'ahu. Siapa yang tunjuk satu jalan kebaikan, kemudian orang lain ikut buat benda yang sama, maka pahala orang hak buat itu dapat juga kita. Disebabkan gara-gara kita dia nak jadi baik, maka kita akan dapat buat benda serampang dua mata. Pahala kebaikan yang kita buat, kita tolong orang, kita dapat. Dan orang lain hak buat, kita numpang komisen pahala dia, sebab dia jadi tergerak nak menolong gara-gara melihat kita. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala suruh kita ini berlumba-lumba buat kebaikan. Fastabiqul khairat, berlumbalah kamu sesama sendiri nak buat kebaikan. Jadi kita sama-sama berlumba-lumba nak menolong orang, berlumba-lumba nak membantu orang yang sedang kesusahan, dan kita memancing gairah orang lain yang masa ini masih lagi kedekut, masih lagi berkira-kira untuk menolong orang susah. Kita orang kaya, contoh, kita tolong orang ni, masuk dalam Facebook, orang mengata kita belagak, nak nunjuk banyak duit. Tak, tahukah yang mengata itu luar sana ada ratusan lagi orang kaya yang buat tak peduli je. Ratusan lagi orang kaya yang tak peduli, duduk luar negara sekarang ni, main salji bagai-bagai, lantak kau lah nak banjir-banjir lah. Jadi dengan dia menengok push, macam mana Datuk Seri tu boleh beri, kita kena beri juga, dia akan memancing gairah. Bahkan dalam ayat yang lain pun Allah Ta'ala ada menyebut, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang menafkahkan hartanya pada malam hari dan juga siang hari, sirran wa alaniyah. Sirran maknanya secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua secara terang-terang. Apa kata Allah? Dua-dua ini bagi Allah, falahum ajruhum inda rabbihim. Dua-dua ni aku beri pahala. Hak sedekah sembunyi-sembunyi pun dapat, sedekah secara terang-terang pun dapat. Mungkin ada orang akan kata, Ustaz, kita buat baik ni jangan tunjuk korang Ustaz, biar lentak je, biar orang tak tahu. Tuan-tuan, kalau semua ibadat sunat afdal dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka kita cadangkan kepada hak bercakap, korban tahun depan dia sembelih kambing dalam bilik tidur dia je lah. Tak payah sembelih dalam karangan masjid apa, tak payah, sorok tu dalam rumah. Masalah bukan pada orang yang beramal, hati perut orang yang menengok itu yang masalah. Sebab itu saudara-saudari sekalian, jangan kita judge orang, jangan kita hakimi orang itu, kerana kita tak tahu, mungkin dia benar-benar ikhlas, kita tak tahu. Hak jahat kita, mata kita, hati perut kita. Orang
tak sama je dengan kita je mangkali bermasalah. Sebab itulah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Nabi SAW pernah mengajar, inni lam umar an unaqqiba ala qulubin nas wala asyqa butunahum. Aku ni, kata Nabi, diperintahkan oleh Allah untuk tidak periksa hati orang. Bukan kerja aku unaqqiba ala qulubin nas, untuk nak periksa hati orang, wala asyqa butunahum, dan Allah tidak ajar aku untuk aku nak bedah perut orang. Tengok benda niat dia, bukan kerja aku. Ni hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad. Jadi kepada para netizen di luar sana, jangan nilai orang. Yang jahat bukan yang menolong awak, hati perut awak. Sebab itu kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa menampakkan kebaikan, kami akan cinta kepada dia walaupun hatinya tak sama dengan perbuatan. Mana kita nampak orang tu baik, kita suka dia. Walaupun dia sebenarnya tak suka pun jadi baik tu, dia pun menyampah. Tapi sebab dia zahir nampak baik, tak payah kajilah hati dia macam mana. Tetapi kata Omar, orang yang nampak perangai buruk, kami akan menyampah kepada dia walaupun dia mengaku bahawa hati dia baik. Adakah ramai orang begitu? Dia buat jahat, tapi bila orang dah marah, dia kata saya nampak luar jahat, hati saya baik, hati saya ni baik sangat, katanya. Nampak luar je begini. No, kita hukum pada zahir awak. Sebab itu marilah kita bersangka baik dengan orang nak mengulurkan sumbangan. Janganlah kita mengata dan sebagainya. Kita mana tahu niat orang. Kadang kesian ada orang-orang kena bully dalam internet ni, kadang kesian sebab dia pikul beras kena kutuk, dia pancuk air kena kutuk, semua benda kena kutuk. Nak buat macam mana? Inilah dunia orang internet ini. Dalam kitab Qawaidul Ahkam, sebagaimana dinukilkan oleh Sulaiman Al-Ashqar dalam kitabnya Al-Ikhlas, Sultanul Ulama iaitu Izzuddin Abdul Salam, dia ada mengajar pada kita tentang tata cara buat kebaikan ni. Kata Izzuddin Abdul Salam, ibadat kita kepada Allah ni ada 3 pesen. Pertama, ada amal ibadat yang memang disyariatkan untuk ditunjuk, tak boleh sorok. Apakah ibadat yang disyariatkan untuk ditunjukkan? Azan, qamat, baca Quran secara jahar di dalam sembahyang, khutbah Jumaat. Ini semua tak boleh sorok. Tuan-tuan nak sorok macam mana? Saya bertugas hari Jumaat naik ke mimbar, makmum berkata, nak action lah tu, nak takbur, nak riak lah tu. Dah nak duduk di mana baca khutbah? Memang kena tunjuk diri, pegang tongkat, sergah sikit orang tidur, memang kerja itu. Tiba ada orang hati perut busuk, orang kata nak nyombor action dengan jubah dia bagai tu. La ilah, takkan nak pakai jersey bola. Ini orang masalah. Maka kata Izzuddin Abdul Salam, ada ibadat memang kena tunjuk. Azan, lepas ni kan kita azan Isyak, Ustaz Faiz kita azan, dia azan sedap. Tuan-tuan kata riak tu, ngilai-ngilai lebih menunjuk dia sedap. La ilaha illallah. Jadi nak buat apa? Terpaksa ditunjukkan. Yang kedua, ada ibadat yang kalau diamalkan secara tersembunyi itu lebih afdal. Ada. Sebagai contoh kata Izzuddin Abdul Salam, kita berzikir dalam sembahyang. Tuan-tuan sujud, rukuk, ada zikir dia. Subhanallah azim wa bihamdi, subhanallah azim wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Afdal disorokkan. Patutnya zikir kan kena semangat, kena kuat. Tapi tak, afdal sembunyi. Sebab bukan seorang semayang, aku semayang juga mekak dah sebelah, baca sama awak sudahlah. Dan yang ketiga kata Izzuddin Abdul Salam, ada amalan yang ada masa bagus sembunyikan dan ada masa bagus dinampakkan. Dia duduk 50-50. Apakah amalan tersebut? Pertama, berdakwah. Ada masa dakwah ni molek depan-depan terang-terang, ada masa tak payah tunjuk ke orang.
Ustaz, awak dah beri nasihat dah kepada menteri besar, Perdana Menteri benda. Kenapa pula tak nampak awak beri nasihat? Takkan sebelum dia tunjuk kat awak? Ada masa tunjuk, ada masa tak. Dan yang kedua kata dia adalah sedekah. Ada masa tunjuk dan ada masa kita sorokkan. Cuma kalau kita nak bahaskan dari segi mana afdal antara sorok dengan tunjuk, sudah pasti yang lebih afdal adalah sorok. Sebab perkataan sirron wa alaniyah, sirron maknanya rahsia, Allah ulang 6 kali, perkataan alaniyah 4 kali. Maka kata ulama, afdal kita tidak tunjuk kalau kita khawatir hati kita tak kuat. Ada orang hatinya tak kuat, dia tak kuat nak pergi, dia tak tentu arah apa, dia tak kuat. Ada orang dah biasa lah, tak ada hal. Jadi pada orang hati tak kuat, eloklah disembunyikan. Sebab salah satu daripada kegigihan syaitan adalah syaitan tidak berhenti untuk menjadikan amalan kita ini tidak. Syaitan dia akan usahakan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawl ghurura. Dan kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh dari kalangan syaitan manusia dan jin yang kerjanya membisikkan kata-kata dusta yang indah-indah supaya nak memperdaya kita. Ini surah Al-An'am ayat 112. Jadi antara cara syaitan akan ganggu kita masa buat ibadah ialah membisikkan riak di dalam hati. Jadi kepada orang yang tak kuat jiwa, baiklah sorok. Tapi kalau kita beri sumbangan beramai-ramai, beratur hantar nak riak, apa ramai-ramai, duit pun duit orang, tak ada apa yang nak diriakkan. Jadi kita simpulkan bahawa suasana begini bila menengok orang menghantar bantuan banjir dan sebagainya, janganlah kita nilai orang. Oh ni semua tak ikhlas, nak nunjuk, nak undi tu sedap sangat. Di kita punya judge itu tak berapa kena. Sebab Allah Ta'ala pun tak ada masalah, awak lebih daripada Tuhan pula. Tuhan kata aku tak ada masalah apa, awak tunjuk ke, awak tak tunjuk ke, fa'ni'mahi, tak ada masalah. Di sisi aku baik belaka. Tapi jangan ada riak. Itu saja Allah Ta'ala minta. Jangan ada nak menunjuk-nunjuk. Sebenarnya banyak nak terangkan, tapi masa kita tak mengizinkan. Sekadar itulah sembang-sembang pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan, khususnya suasana masjid kita yang masih belum sempurna dari segi pemasangan lampu-lampu ini. Moga-moga kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Kita tutup pertemuan kita dengan sedikit doa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuq baladana Pahang Darul Ma'mur khasatan wa sa'iril biladil muslimina amatan as-sakha' wan nama' war rakha' wahfazha bihifzika min kulli makruh ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam wa na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya kafi ya syafi wa fi ya hamid ya majid, idfa'na kulla ta'bin syadid waqfina minal hadi wal hadid wal maradi syadid wakshif 'anna minal bala'i ma la yakshifu ghayruka. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara. Tahassanna bidzil 'izzati wa i'tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma srif an wilayah Pahang Darul Ma'mur wa Malaysia wa sa'iril bidal muslimin hadzal waba wa qina syarrid da' wa najjina min jami' anwa'il bala bi lutfika ya latif innaka 'ala kulli syai'in qadir. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.